Dan sebab berlakunya pembukaan kota Mekah ini hasil daripada golongan musyrikin Mekah yang telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian yang membawa kepada gencatan senjata. Di samping itu, gencatan senjata ini juga selain daripada melibatkan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dengan golongan musyrikin Mekah, ia juga melibatkan kabilah-kabilah Arab yang ada di semenanjung. Mana-mana kabilah Arab yang ingin turut serta boleh berpihak kepada salah satu di antara Rasulullah, tentera Islam ataupun umat Islam ataupun golongan musyrikin Mekah. Bani Bakar telah bersama-sama dengan golongan musyrikin Mekah dalam perjanjian ini, dan Khuza'ah pula bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Bani Bakar telah melanggar perjanjian, iaitulah dengan bantuan daripada golongan musyrikin Mekah memerangi Khuza'ah yang menjadi musuh kepada Bani Bakar. Justru itulah akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan bala tentera untuk memerangi golongan musyrikin Mekah ini, seterusnya menawan dan membuka kota Mekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita telah melihat bagaimana Hatib bin Abi Balta'ah cuba untuk menyampaikan maklumat tentang persiapan dan persediaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menawan kota Mekah ini, memberikan maklumat tersebut kepada saudara-saudaranya di Mekah. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan kepada baginda tentang tindakan Hatib bin Abi Balta'ah ini. Allah memaklumkan lebih awal bagaimana sikap ataupun tindakan yang diambil oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini, yang membawa kepada Rasulullah menghantar Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk mengepung ataupun mengejar rombongan, yang mana rombongan ini terdapatnya wanita yang membawa surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah untuk disampaikan kepada penduduk Mekah. Jadi tuan-tuan, dengan kelebihan ataupun mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, mengetahui perkara yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, maka maklumat dan rahsia Madinah dapat dijaga dengan baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini kita boleh melihat sekali lagi bagaimana mukjizat yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mengetahui perkara yang disembunyikan, yang sukar untuk diketahui oleh orang lain. Sehingga kan kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu, Sayyidina Ali mengugut untuk membogelkan ataupun membuka pakaian wanita yang telah membawa surat rahsia daripada bumi Madinah tadi. Sayyidina Ali sanggup untuk berbuat demikian kerana yakin maklumat yang dia dapat daripada Rasulullah yang Allah beritahu kepada baginda itu adalah benar. Jadi sudah pasti surat itu ada pada wanita tadi. Dengan ugutan itulah maka wanita tadi sanggup untuk menyerahkan surat yang dia bawa, yang dia sembunyikan di dalam sanggul rambut yang diikat. Jadi tuan-tuan, itu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ini tuan-tuan, walaupun biasa kita dengar, ia sebenarnya adalah tujuannya untuk menarik minat supaya kita melihat
kekuasaan Allah dan seterusnya kita beriman kepadanya. Sesuatu yang pelik, yang ganjil, yang berlanggar dengan adat kebiasaan, sebab dan musabab. Allah Ta'ala berikan kuasa, Allah Ta'ala tunjukkan kuasa kepada umat ataupun manusia dengan perkara yang pelik ini supaya manusia tertarik dengan ajaran Islam. Tuan-tuan, biasa tak lalu jalan kalau daripada sini ambil Lebuh Raya Elite. Masuk ikut Putrajaya, lepas tu nak pergi ke KLIA, jangan pergi straight. Izid ikut Putrajaya. Keluar ikut Putrajaya tu, kemudian ambil ikut pintasan Dengkil ke Salak Tinggi. Itu rahsia nak beritahu sikit malam ni. Kalau nak elok daripada bayar tol yang mahal lah. Orang Putrajaya, dia memang kalau nak pergi ke KLIA, dia tak lalu ikut Lebuh Raya Elite ni. Dia akan ambil ikut jalan pintasan Dengkil. Murah sikit lah. Dengan keadaan kita sara hidup tinggi dan sebagainya, boleh kita jimatkan. Itu tak penting. Yang lebih penting yang saya nak buat, nak tunjuk di sini ialah kalau tuan-tuan lalu ikut jalan tu, selepas daripada traffic light akan ada satu kedai ataupun warung namanya Cendol Bakar. Biasa tengok tak? Sebelah kiri daripada Putrajaya, Cendol Bakar. Saya dalam kepala saya duk fikir macam manalah cendol ni dibakar. Orang makan macam mana? Sebab cendol ni kalau kita nak makan biasa disediakan dengan air batu campur sekali. Bila dibakar, tak ada air batu campur dah lah, jadinya air batu cair boleh. Tak jadi apa dah, jadi air biasa dah kalau dibakar sebab panas. Jadi dalam kepala saya ni setara mana cendol bakar ni? Sedap ke? Kalau bakar tak ada dah lah cendolnya, tak ada lah air batu campurnya. Jadi saya masuk sekali kedai tu, warung tersebut. Memang tuan-tuan penuh orang. Tak cukup meja. Saya masuk pun tercari-cari mana meja kosong. Mujurlah ada ujung sikit tu, ada meja yang di hujung yang masih tak ada orang duduk. Saya pun duduklah dengan kawan di situ. Saya tempah cendol ni, ABC, air batu campur, cendol. Dia banyak perisa. Ada perisa durian, ada perisa pisang dan macam-macam perisa. Saya ambil durian sebab itu yang saya paling suka sekali. Bila demikian, dah tempah ni saya tunggu dekat meja saya. Marilah pelayan hantar cendol bakar ni. Saya tengok, lebih kurang je macam kedai lain. Saya tanya, ni bakar dah ni? Cendol bakar dah ni? Dia berlari macam tu je dan tak sempat jawab pun soalan saya. Dia lari macam tu je pelayan. Saya lagi tak puas hati. Bila demikian tuan-tuan, saya pun tanya orang lepas makan, tengok rasa tak ada beza macam kedai lain juga. Saya tanya orang, cendol bakar ni dia bakar macam mana? Rupa-rupanya orang beritahu ke saya, cendol bakar tu nama orang. La ilaha illallah. Ingat ke dia bakar dengan api ke apa? Rupa-rupanya bakar tu nama orang. Jadi kita pun nak kata bakar ni menipu pun tak boleh nak kata juga. Memang nama dia bakar. Kan? Nak kata dia menipu. Cumanya kita lah mungkin yang tertipu. Termasuklah saya lah yang pergi makan kedai tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila pelik dengar cendol bakar, ramai orang mari. Penuh. Waktu saya pergilah, waktu lain wallahu a'lam. Memang penuh, ramai orang. Sebab perkara tersebut perkara yang pelik. Perkara yang ganjil. Dengar aiskrim goreng. Macam mana aiskrim goreng? Aiskrim kalau goreng tuan-tuan habis cair. Tapi yang ini betul goreng sungguh. Cuma dia goreng macam dalam karipak tu. Saya makan dah 2-3 kali dah. Memang sedap lah, alhamdulillah. Ni tak tipu. Ni betul sungguh. Roti canai terbang. Memang terbang sungguh. Dalam TV pun keluar. Ini perkara yang pelik dengan tujuan apa? Nak tarik supaya orang mari beli. Dengar cerita tak tentang seorang yang dianggap gila azan pukul 10 pagi. Dengar kan? Cerita tiba-tiba di suatu kampung orang azan pukul 10 pagi.
Tak tahulah jadi macam mana dia boleh masuk ke masjid tu, pintu tak terkunci agaknya dekat bilik azan tu, dia boleh masuk. Bila azan ni tuan-tuan, orang pakat terpinga-pinga dengar azan daripada dia ni. Dah azan pukul 10 pagi. Bukan azan waktu zuhur, bukan azan waktu maghrib, bukan azan waktu isyak, azan waktu 10 pagi. Jadi orang tertanya-tanya, guana gila ke? Dah ingat jam ke? Dah ingat hari ke? Dah ingat waktu ke? Yang azan 10 pagi ni, pakat keluar ramai-ramai belaka. Nak tahu siapa yang azan ni, orang gila mana yang azan. Bila jumpa dengan orang tersebut, dia tanya, mu ni gila ke azan 10 pagi? Mana orang azan waktu ni? Orang yang dikatakan gila ni sebut, dia kata, tadi aku tengok pukul subuh tadi, orang azan, yang datang 5 orang sahaja. Bila aku azan pukul 10 pagi ni, 50 orang mari. Sekarang ni saya gila ke awak gila? Mana lebih gila? Sepatutnya awak mari ramai-ramai pukul subuh tadi, orang azan subuh tadi, mari ramai-ramai. Ni mari ramai-ramai pukul 10 pagi ni buat apa? Awak gila ke saya gila? Jangan lepas ni Tok Bilal pergi azan pukul 10 pagi, 11 pagi, sudahlah. Orang tahu belaka dah cerita ni dah kan. Yang peliknya tu, yang saya nak sebutnya di sini ialah bagaimana perkara yang pelik, perkara yang ganjil, dia boleh menarik perhatian orang. Kalau nak berjual pun perkara yang pelik, biasanya yang itulah orang cari. Yang itulah orang yang nak rasa. Sebab perkara tu perkara pelik. Kalau azan tadi dia buat pelik, maka ramai orang mari. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan juga para nabi ridwanullah alaihim ajma'in ialah perkara yang pelik dan ganjil dengan tujuan untuk menarik perhatian orang ramai manusia supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul ni, nak tarik perhatian. Jadi begitulah kita melihat tuan-tuan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perjanjian ataupun dalam peristiwa pembukaan kota Mekah ni, Nabi diberikan mukjizat mengetahui rahsia yang disembunyikan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, surat yang ingin dihantar kepada musyrikin Mekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya setelah ditangkap wanita tadi, dibawa surat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Rasulullah telah memanggil Hatib bin Abi Balta'ah, dan kemudian Hatib bin Abi Balta'ah tadi menerangkan kenapa beliau melakukan perkara demikian. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan beliau kerana beliau adalah ahli Badar yang terlibat di dalam peperangan Badar, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa sahabat-sahabat yang terlibat di dalam peperangan Badar yang akan datang ataupun yang telah lalu. Jadi kerana itu Nabi melepaskan Hatib bin Abi Balta'ah ini. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bertolak daripada Madinah pada bulan Ramadan, dan bilangan tentera yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali ini ialah seramai 10,000 orang. Ketika di Marruz Zahran, muka surat 115 ataupun baris yang ketiga, pengawal-pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terserempak dengan Abu Sufyan bersama 2 orang temannya. Lalu para pengawal baginda menahan dan membawa mereka menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan memeluk Islam. Tuan-tuan, ketika di Marruz Zahran ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berehat ataupun berhenti di situ sebelum meneruskan perjalanan. Jadi ketika berada di Marruz Zahran, Nabi telah mengarahkan para sahabat untuk menyalakan unggun api. Unggun api dinyalakan dengan begitu banyak, di mana unggun api ini
apabila dipasang dengan begitu banyak, dinyalakan dengan begitu banyak, ia memenuhi kawasan yang diduduki oleh Rasulullah dan para sahabat. Kebetulan waktu itu Abu Sufyan, pemimpin dan pembesar Quraisy di Mekah, telah datang. Dia tidak mengetahui pun bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ke bumi Mekah tersebut. Oleh kerana itu, dia telah tertanya-tanya apabila melihat banyaknya api ataupun unggun api yang dinyalakan ini. Daripada mana ia datang? Dia berbisik dan bercakap-cakap dengan Hakim bin Hazim dan Budil bin Warqa. Dia berbisik dan bertanya-tanya, daripada mana ataupun siapakah yang menyalakan unggun api yang begitu banyak tersebut? Lalu Budil berkata, ia mungkin daripada Khuza'ah. Daripada kabilah Khuza'ah. Sebab kabilah Khuza'ah yang dibunuh oleh Bani Bakar. Kabilah Khuza'ah ni bersama-sama dengan Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi Budil ni kata mungkin Khuza'ah nak balas dendam. Nak memerangi bumi Mekah. Nak balas dendam. Abu Sufyan kata tak mungkin, Khuza'ah bilangannya sedikit sahaja. Mereka tak ramai, tak mungkin. Mereka ini nak datang nak menyerang bumi Mekah. Ketika Abu Sufyan sedang bercakap-cakap, berbual dengan Budil tadi, tiba-tiba Al-Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menemuinya di pertengahan jalan. Al-Abbas ketika itu sedang menuju ke Madinah untuk berhijrah dan memeluk Islam, berkata, Abu Sufyan seorang lelaki yang cintakan kemegahan, anugerahkan kepadanya sesuatu yang boleh dibanggakan. Al-Abbas ni bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mencari kayu api untuk dibakar. Dia menaiki bagal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binatang tunggangan baginda. Ketika mencari itulah dia terlihat Abu Sufyan tadi. Maka Abu Sufyan ataupun Al-Abbas ni tanya, apa hal kamu wahai Abu Sufyan, ya Abul Hanzalah? Kenapa kamu, apa hal dengan kamu ini? Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Abbas memberitahu bahawa yang kamu lihat itu, ramainya ini, banyaknya unggun api tersebut ialah merupakan tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas dia dikatakan telah memeluk Islam lama dah, sebelum peperangan Badar lagi. Cumanya Saidina Abbas ni dia tak berhijrah. Dia menyembunyikan keislamannya. Waktu Nabi dalam perjalanan hendak ke Mekah itulah baru dia hendak menzahirkan keislamannya tersebut. Jadi tuan-tuan, waktu Nabi bergerak daripada Madinah ke Mekah, Nabi terserempak dan bertemu dengan Saidina Abbas dalam perjalanan. Jadi Saidina Abbas terus mengikuti rombongan ataupun tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak menawan kota Mekah tersebut. Justru itu Saidina Abbas ni dia bertemu dengan Abu Sufyan, lantas maka Abu Sufyan tadi ditegur oleh Saidina Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila Saidina Abbas beritahu bahawa tentera yang ramai ini adalah tentera Rasulullah, mula dia mari rasa takut, ataupun Abu Sufyan mula rasa takut. Gerun tengok api, gunggul api yang sangat banyak yang memenuhi lembah yang didiami ataupun yang diduduki oleh tentera-tentera Islam ini. Jadi kerana itu Abu Sufyan tanya kepada Saidina Abbas, apa jalan penyelesaian, nak buat macam mana? Apa yang patut aku buat? Kita dah bicarakan dalam pertemuan yang lalu bagaimana
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Sufyan di Madinah setelah berlakunya pengkhianatan ataupun pelanggaran perjanjian Hudaibiyah tersebut. Maknanya Abu Sufyan ni nak cuba sedaya upaya nak mengelakkan diri ataupun nak mengelakkan daripada berlakunya peperangan. Abu Sufyan datang untuk memperbaharui gencatan senjata. Jadi apabila kali ini melihat tentera Islam yang begitu ramai itu, menyebabkan dia lagilah rasa takut. Justru itulah dia tanya kepada Sayyidina Abbas, apa penyelesaian, apa yang patut dilakukan. Sayyidina Abbas kata bahawa demi Allah, kalau baginda sempat menangkap kamu, pasti baginda memancung leher kamu. Ayuh ikut belakang baral ini supaya kita menemui baginda untuk meminta perlindungan dan keamanan. Mari ikut akulah. Kalau Muhammad yang jumpa kamu, kalau Rasulullah jumpa kamu, sudah pasti dia akan pancung leher kamu. Jadi, mu ikut aku belakang. Mari kita jumpa Muhammad. Itu pandai tuan-tuan. Dahlah Abu Sufyan ni dalam keadaan ketakutan. Dengar kena pacung, nak kena kerak leher dan sebagainya, lagilah takut dia. Oleh kerana itu, Abu Sufyan bersetuju untuk ikut Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Jadi pergilah Sayyidina Abbas bersama-sama dengan Abu Sufyan ke kawasan kubu yang didiami oleh Rasulullah dan tentera Islam. Apabila dalam perjalanan untuk menemui Rasulullah, sahabat-sahabat tertanya-tanya siapakah yang melalui jalan yang menaiki baral Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab Nabi naik Sayyidina Abbas menaiki baral binatang tunggangan yang dinaiki oleh baginda Rasulullah. Jadi bila mereka tertanya-tanya, Sayyidina Abbas kata, aku Abbas. Maka sahabat-sahabat pun tahu ini bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan lagi perjalanan, tiba-tiba sampai dekat unggun api yang ada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ini agak genting sikit. Sebab tuan-tuan kita tahu Sayyidina Umar ni dia jenis garang. Dia jenis nak pacung kepala orang je. Yang dibawa oleh Sayyidina Abbas ini ialah Abu Sufyan, pembesar dan pemimpin Quraisy musyrikin Mekah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila lalu depan Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar tanya, ni siapa ni? Siapa ni? Maka yang dilihatnya mula-mula ialah Sayyidina Abbas. Dia tengok pula belakang. Ini aku kenal ni. Ini Abu Sufyan ni. Abu Sufyan ni. Lantas menyebabkan tuan-tuan, dia kata Abu Sufyan ni musuh Allah. Mari aku pancung leher dia. Tak ada dah kerja lain. Nak pancung dah. Sayyidina Umar ni bila tahu Abu Sufyan, dia terus nak pancung leher Sayyidina Abu Sufyan tersebut. Lantas disekat oleh Sayyidina Abbas. Dia terus pergi nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas kejar daripada belakang. Sempat Sayyidina Abbas bertemu dengan Rasulullah dulu sebelum Sayyidina Umar bertemu. Maka diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah membawa Abu Sufyan. Dan Sayyidina Abbas kata, aku telah memberikan perlindungan kepada Abu Sufyan ini. Aku telah berikan perlindungan kepada dia, ya Rasulullah. Mari, tiba-tiba sampai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun kata, ini Abu Sufyan datang, wahai Rasulullah. Mari aku pancung leher dia. Rasulullah kata, tenang, sabar. Wahai Abbas, engkau bawalah nanti keesokan hari, mari jumpa aku. Sebab waktu itu Abu Sufyan tak ada lagi. Sayyidina Abbas tinggalkan dia sebab nak kejar Sayyidina Umar yang sedang meluru pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi keesokan harinya dibawa Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah didatangi oleh Abu Sufyan, maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Sufyan, "Waihak ya Aba Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lam an la ilaha illallah?" Celaka kamu wahai Abu Sufyan. Sudah tidak tiba lagikah waktunya untuk kamu mengetahui bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Kamu ni tak nak beriman kepada Allah Ta'ala lagi ke? Maka Abu Sufyan kata, "Bi abi anta wa ummi," demi ayahku dan juga ibuku, "ma ahlamaka wa akramaka wa awsalak." Adakah Abu Sufyan kata, alangkah baiknya kamu ni orang yang mulia, kamu ni orang yang menyambung silaturrahim. Puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia tahu leher dia di tangan Rasulullah. Dia berada di dalam kubu tentera Islam. Kerana itu dia puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, "Laqad dhanantu an law kana ma'allahi ilahun ghairuh laqad aghna anni syai'an ba'd." Aku ni menyangka bahawa kalau Allah Ta'ala tu ada sekutu, maka aku akan jadi orang yang kuat dan tak berharap kepada yang lain lagi. Sebab Allah Ta'ala ada pembantu. Allah Ta'ala dibantu oleh sekutu-sekutunya. Jadi Allah Ta'ala akan makin kuat. Sebab itu aku ni menyangka bahawa Allah Ta'ala ada sekutu bagi dia. Ini kata Abu Sufyan. Dia bagi alasan kepada baginda kenapa dia tidak mahu mengucap kalimah la ilaha illallah. Kemudian Nabi kata, "Waihak ya Aba Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama anni Rasulullah?" Celaka kamu wahai Abu Sufyan. Adakah tak sampai lagi waktunya untuk kamu mengetahui bahawa aku adalah Rasulullah? Tak sampai waktu lagi ke kamu nak percaya aku ni adalah utusan Allah? Nabi tanya kepada Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan kata, "Bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa akramaka wa awsalak." Demi ayahku dan ibuku, alangkah baiknya kamu, mulianya kamu, menyambung silaturahimnya kamu. Adapun hal ini aku ada rasa tak tenang sikit nak mengaku engkau ni nabi utusan Allah. Abu Sufyan ni pandai. Dia puji, lepas tu dia sebut. Dia mengaku bahawa dia tak boleh nak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah. Mendengar kata-kata daripada Abu Sufyan ini, Sayyidina Abbas yang berada bersama dengan Rasulullah berkata, "Waihak, aslim, celakamu. Masuk Islam cepat. Kalau kamu tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kamu akan dipancung leher. Tak ada peluang untuk kamu nak masuk Islam. Kalau kamu tak masuk Islam sekarang ni, kamu akan dipancung leher. Fa aslim, masuklah Islam kamu." Tuan-tuan, kalau kita tengok di sini bagaimana seolah-olah Saidina ataupun seolah-olah Abu Sufyan ini dipaksa masuk Islam. Sedangkan kita tahu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Sayyidina Abbas kata, "Kalau kamu tak masuk Islam, aku pancung leher." Jadi seolah-olah berlawanan dengan ayat Quran yang saya bacakan tadi. Dalam hal ini ulama kita dia bahas, terutamanya dalam membincangkan ketika turunnya surah At-Taubah ataupun Al-Bara'ah. Apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengetuai para hujjaj selepas pembukaan kota Mekah yang kita akan lihat nanti. Sayyidina Abu Bakar mengetuai dahulu rombongan haji yang diarahkan oleh Rasulullah sebelum tahun berikutnya Nabi menunaikan haji. Jadi tahun sebelum tu Sayyidina Abu Bakar dulu yang mengetuai. Dalam perjalanan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji selepas pembukaan kota Mekah,
turunnya firman Allah Ta'ala surah Al-Bara'ah ini, iaitu surah At-Taubah. Allah Ta'ala, Rasulullah akhirnya arahkan Sayyidina Ali bawa surat ini ataupun ayat ini kepada Sayyidina Abu Bakar untuk diiklankan kepada penduduk Mekah dan kabilah-kabilah Arab. Ayat ini tuan-tuan memberikan tempoh selama 4 bulan kepada kabilah Arab untuk beriman. Kalau mereka tak beriman, mereka akan dipancung. Mereka akan dibunuh dan diperangi. Sama macam apa yang berlaku kepada Abu Sufyan tadi. Dipaksa juga. Dalam hal ini ulama kita mengatakan bahawa la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini, ia tidak berkait dengan orang Arab. Tak ada kaitan dengan orang Arab, khususnya yang tinggal di semenanjung Arab. Kerana apa? Dikecualikan orang Arab yang tinggal di semenanjung ini kerana mereka tuan-tuan adalah kabilah Arab yang hidup bersama dengan Rasulullah. Sempat hidup bersama dengan Rasulullah, mengenali baginda. Yang keduanya, Nabi selain hidup dengan baginda, Nabi orang Arab. Mereka orang Arab, Nabi pun orang Arab. Maknanya mereka faham apa yang Nabi sampaikan. Yang ketiganya, Al-Quran dalam bahasa Arab, iaitu bahasa mereka. Jadi dengan sebab-sebab inilah orang-orang Arab di semenanjung Arab ini, mereka tidak ada pengecualian. Maknanya mereka tak termasuk dalam firman Allah, la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Sebab tak ada alasan mereka tak nak beriman kepada Allah. Nabi dari kalangan mereka, ajaran yang diturunkan dalam bahasa Arab, wahyu Allah dalam bahasa Arab, tempat yang wahyu Allah Ta'ala turunkan pun di tempat mereka, tak ada alasan. Jadi kerana itu mereka mesti memeluk Islam. Jadi tak peliklah dalam hal ini dipaksa orang Arab untuk memeluk Islam. Kalau mereka tak memeluk Islam, maka mereka akan dibunuh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abu Sufyan tadi apabila mendengar ugutan daripada Sayyidina Abbas, maka akhirnya dia telah memeluk Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abbas ni dia hidup lama dengan Abu Sufyan. Dia walaupun Nabi dah berhijrah ke Madinah, dia masih berada di Mekah, tinggal hidup bersama dengan Abu Sufyan. Jadi Sayyidina Abbas ni dia kenal Abu Sufyan ni jenis macam mana. Perangai dia, sikap dia, tahu macam mana keadaan Abu Sufyan tersebut. Jadi tidak peliklah Sayyidina Abbas telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Abu Sufyan ni jenis suka bermegah dengan sesuatu perkara. Dia ni suka bermegah. Kerana itu anugerahkanlah wahai Rasulullah sesuatu yang dia boleh banggakan. Dia boleh berbangga dengan perkara tersebut. Dalam hal ini, apabila mendengar cadangan daripada Rasulullah, daripada Sayyidina Abbas tadi, maka Rasulullah menyebut sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia akan mendapat keamanan. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan waktu tentera Islam masuk ke kota Mekah nanti, tidak akan diperangi. Nyawa dia akan selamat. Sesiapa yang masuk ke rumah masing-masing, nyawanya akan selamat. Sesiapa yang masuk ke Masjidil Haram, nyawa dia akan selamat. Dia akan aman. Maknanya tidak akan dibunuh. Tuan-tuan, Abu Sufyan ni, kalau kita tengok apa yang Nabi sebut, bukan sekadar rumah dia sahaja dia yang akan penduduk Mekah akan selamat. Tetapi yang masuk rumah orang lain pun, masuk rumah sendiri pun selamat juga. Masuk masjid pun selamat juga. Tapi bila Nabi sebut nama dia tu, dia mula bangga. Padahal sama je dengan orang lain.
Nampak tak? Dia punya politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecerdikan baginda. Masuk rumah lain pun selamat juga, tapi Nabi sebut nama dia seorang khas. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Jadi Abu Sufyan ni bila Nabi sebut nama dia, dia mula bangga. Tujuannya Nabi sebut itu supaya dia dalam keadaan boleh dijinakkan hatinya. Dia masuk tadi, kita tengok dalam keadaan terpaksa. Jadi Nabi nak jinakkan hatinya dengan memberikan sesuatu yang boleh dibanggakan. Dah tuan-tuan, boleh tak dalam Islam ni kita bangga diri? Kita tengok Nabi beri pula sesuatu yang boleh Abu Sufyan tadi berbangga diri. Boleh tak dalam Islam ni kita berbangga diri? Tak boleh kita belajar kan? Mana boleh berbangga diri, kita rasa hebat, megah. Tak ada orang lain hebat, aku seorang yang paling hebat. Tak ada yang paling kaya, aku yang paling kaya. Tak ada dah orang yang paling berpengaruh, aku yang paling pengaruh. Dia rasa bangga diri. Dalam Islam tak boleh. Tapi tuan-tuan, kita kena faham. Dalam keadaan-keadaan tertentu, apabila maslahatnya lebih besar daripada mudarat, kepentingannya lebih besar lagi, maka Nabi dalam keadaan tertentu ini berikan pengecualian untuk Abu Sufyan. Macam Al-Harbu Khid'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Dalam peperangan Ahzab kita tengok bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui keislamannya telah berbohong. Dia pergi jumpa Yahudi Bani Quraidah yang berada dalam Madinah yang mengkhianati Rasulullah. Mula-mula Bani Quraidah ni dia bersama dengan Rasulullah. Ketika datangnya musuh tentera bersekutu nak memerangi Rasulullah, iaitu yang terdiri daripada musyrikin Makkah, Yahudi Bani Nadir, kabilah-kabilah Arab yang lain, Udal dan Qarah, maka tiba-tiba Quraidah ni pun berpaling. Tak nak bersama dengan Rasulullah. Rasulullah ketika itu berdepan dengan musuh yang bukan hanya berada di luar Madinah, bahkan berada dalam Madinah. Waktu itu tiba-tiba ada seorang yang datang menemui Rasulullah bahawa dia mengaku di hadapan baginda bahawa dia masuk Islam. Tapi tak ada orang lain mengetahuinya. Nabi kata, dia tanya apa yang patut dia buat. Nabi kata al-harbu khid'ah ataupun khud'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka sahabat Nabi ni yang baru masuk Islam ni, dia pergi jumpa Quraidah. Dia kata, yang Yahudi yang berada dalam Madinah tadi. Dia kata, kamu ni duduk dalam Madinah. Na'udzubillah, kalau kita ni kalah dalam peperangan melawan Muhammad, kawan-kawan kita yang berada di luar Madinah ni akan balik. Yang berkubu di luar Madinah tu akan balik. Yang akan tinggal kamu saja dalam Madinah. Berat kamu. Nanti Muhammad dan tentera dia mari serang kamu. Nak buat macam mana? Betul juga Yahudi Bani Quraidah kata. Maka dia minta pandangan. Sahabat Nabi ni kata, kamu minta tebusan 2 orang daripada Udal dan Qurah dan musyrikin Mekah. Tebusan bahawa kalau kalah mereka tak akan tinggalkan Bani Quraidah di dalam Madinah keseorangan. Mereka tak akan lari. Mereka akan tetap di situ bersama-sama dengan Yahudi Bani Quraidah. Betul juga. Maka sahabat Nabi ni pergi jumpa pula musyrikin Mekah. Bila jumpa musyrikin Mekah, dia beritahu, berat adalah Yahudi Bani Quraidah dah khianat kepada kamu. Dah khianat dah. Buat apa pula? Aku dapat tahu Yahudi Bani Quraidah ni menyesal dia mengkhianati Muhammad. Dia pergi jumpa Muhammad. Dia menawarkan untuk mendapatkan 2 orang dari kalangan kamu penduduk Mekah, nak dapatkan 2 orang untuk serah kepada Muhammad bagi dibunuh. Jadi 2 orang ni sebagai penyesalan, tanda penyesalan khianat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Tuan-tuan,
bila mari Quraidah yang datang tujuannya untuk dapatkan tebusan. Tebusan bahawa penduduk musuh-musuh yang berada di luar tadi iaitu musyrikin Mekah ni tak akan lari. Itu tujuannya, bukan nak diseru kepada Muhammad. Tapi musyrikin Mekah kata, oh betul. Betul sungguh dah, walaupun tak mengaku, tapi mari minta sungguh 2 orang. Betul sungguh. Mu ni nak serah 2 orang ni ke Muhammad. Maka akhirnya berbalah. Al-harbu khuda'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Tipu daya tuan-tuan adalah dilarang. Macam tadi juga. Dalam isu yang kita bicarakan tadi, iaitu berbangga diri itu dilarang. Mengumpat dilarang. Mana ada dibenarkan dalam Islam. Tetapi dalam keadaan kalau seorang hakim dia nak bicara kes ataupun polis lah sebagai contoh, tak bawa pergi mahkamah lagi, duduk di balai, mari orang hantar buat aduan, tulis aduan bahawa sekian-sekian orang ni dia telah buat jahat, mencuri ke, dia ni telah buat sekian-sekian. Buat dia cerita perkara buruk dalam laporan aduan tu. Dalam aduan tu dia buat perkara buruk. Itu cerita buruk, buruk tu adalah mengumpatlah tu tuan-tuan. Cerita hal buruk, tuan dia tak ada di depan. Tapi dia cerita ke polis benda hak buruk dalam aduan dia tersebut. Itu mengumpat. Tapi mengumpat dalam keadaan itu ada pengecualian. Dibenarkan. Dibenarkan. Justru itu dalam Islam ini, dia ada kaedah umum. Kaedah umum. Mengumpat tak boleh. Berbangga diri tak boleh. Menipu tak boleh. Ini kaedah umum. Jadi jangan kita mudah-mudah nak menipu bila Nabi kata al-harbu khuda'ah. Menipu itu, berperang itu adalah tipu daya. Kita pun nak rasyid nak menipu je. Kerja kita menipu je. Kita pergi jumpa orang Cina, pergi kat kedai dia, kita tipu orang Cina. Sebab apa? Sebab Cina ni musuh kita. Kita berperang dengan dia walaupun tak angkat senjata. Jadi halal tak? Halal, dia kata. Al-harbu khuda'ah. Sedap dia. Peperangan itu adalah tipu daya. Dia pun nak tipu Cina, nak tipu habis orang bukan Islam. Tak kena. Ini kaedah umum yang Nabi berikan, yang Nabi lakukan dalam peperangan itu hanyalah kes terpencil yang memerlukan keadaan tersebut dibenarkan penipuan yang tak boleh kita guna dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Begitu juga berbangga diri tadi. Berbangga diri tak boleh. Tak boleh kita bangga diri. Cuma dalam keadaan Nabi nak berperang ni, nak menjinakkan hati Abu Sufyan supaya tak berbalik semula masuk ataupun keluar daripada Islam, jadi Nabi berikan sesuatu yang boleh Abu Sufyan banggakan, megahkan. Walaupun hukum asalnya tak boleh. Tuan-tuan, harta, saya bagi contoh lagi. Kita menggunakan harta, duit untuk menjinakkan orang lain. Boleh ke tidak? Kalau bahasa istilahnya, bahasa mudahnya, kita sebut rasuah lah. Kita rasuah untuk dia rapat dengan kita ataupun dia berikan apa yang kita nak. Kita bagi duit kepada dia. Hukum umumnya tak boleh. Ini dilarang, tak boleh. Kita bagi duit dengan tujuan nak rasuah, nak jaga kepentingan diri kita, untuk memenuhi kehendak kita. Tetapi kalau dalam konteks kepentingan agama, ia dah berlainan hukumnya. Apa buktinya? Nabi menyebut ataupun dalam Quran menyatakan secara jelas bahawa antara orang yang layak menerima zakat ialah wal muallafatu qulubuhum. Orang-orang yang kita nak jinakkan hatinya. Muallaf yang kita sebut hari ini. Cuma orang Melayu ni silap faham muallaf, kataan muallaf tersebut. Muallaf ni dia kata orang yang masuk Islam. Walaupun dah 20 tahun dah masuk Islam, muallaf situla lagi dia panggil muallaf juga. Sedangkan muallaf ni ialah yang kita nak jinak bukan sekadar yang baru masuk Islam,
Yang tak masuk Islam pun termasuk mu'alaf. Tetapi kita yakin kalau kita bagi duit kepada dia, dia berjinak dengan Islam, dekat dengan Islam. Yang baru masuk Islam ni, iman dia tak kuat lagi. Kita bagi duit kepada dia supaya dia dapat hidup sebagaimana biasa, dia makin rapat dan kuat dengan Islam, dengan iman dia. Tujuannya nak supaya iman dia yang lemah tadi makin kuat. Jadi, kalau tak masuk Islam pun termasuk golongan mu'alaf. Yang kita yakin dia ni nampak berminat dengan Islam, kalau kita bagi duit kepada dia, dia makin rapat. Dia makin nak tahu tentang Islam. Jinak hatinya, makin menjinakkan hatinya. Jadi mu'allaf ini ulama kata termasuk yang bukan Islam yang kita nak tarik dia dalam Islam. Kalau istilah rasuah tadi, rasuah tak tu? Lebih kurang juga kalau kita faham dari sudut bahasa. Kita bagi duit. Ya? Pakai duit tak boleh? Duit zakat. Wal mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf yang belum Islam, yang kita nak jinak hati dia. Ya, betul. Tapi dalam kaedah fiqh dibenarkan. Boleh baca kitab fiqh. Ramai orang yang silap faham bila sebut mu'allaf, dia kata yang telah masuk Islam. Tuan-tuan boleh rujuk kitab fiqh. Yang boleh, yang kita bukan Islam, yang kita nak jinakkan. Hukum asalnya tak boleh. Kita bagi duit. Tapi keadaan-keadaan tertentu, kes terpencil, kita sebut. Yang ini yang saya nak buka sikit perbincangan dan perbahasan. Yang sebelum ini, yang selalu kita dengarnya, kaedah umum. Sebab saya nak terangkan kat sini ni, boleh ke Nabi SAW berikan sesuatu yang boleh dibanggakan oleh dibanggakan oleh Abu Sufyan? Kaedah itu. Itu yang saya nak jelaskan di sini. Bagaimana asalnya kita tahu tak boleh nak seseorang itu berbangga dengan pangkat dia, berbangga dengan jawatan dia, berbangga dengan pengaruh dia. Itu asasnya demikian. Tetapi kita kena faham, dalam Islam dia ada pengecualian-pengecualian yang diberikan, yang terkeluar daripada kaedah umum, tetapi kita tak boleh sewenang-wenangnya menggunakannya pula. Mentang-mentang ada kes-kes terpencil tadi, kita pun nak pakai kaedah tersebut ataupun kes terpencil tersebut nak laksanakan dalam kehidupan kita. Tak boleh. Kita nak menipu tak boleh. Walaupun kita tahu dalam peperangan itu boleh menipu, tak boleh dengan sewenang-wenang atas alasan peperangan kita nak menipu. Tak boleh. Dengan alasan kerana boleh mengadu keburukan orang kepada polis, maka kita pun nak mengadu, kita pun nak sebut keburukan orang merata-riti di tempat mana-mana. Tak boleh. Itu kaedah ilmu, tak boleh. Tapi ada kes-kes terpencil yang saya kata tadi. Ada keadaan-keadaan tertentu. Jadi jangan kita cepat-cepat. Jangan kita maksudnya dalam hal ini menyebabkan kita jadi pening. Macam mana perkara yang kita tahu haram, tiba-tiba Rasulullah berikan dia perkara Abu Sufyan tadi sesuatu yang boleh dibanggakan. Bangga diri ini adalah perkara yang haram. Yang ini yang saya nak cuba jelaskan, nak cuba terangkan kepada tuan-tuan sekalian. Jadi kalau mungkin kita nampak perkara ni nampak macam pelik lah kan. Pelik. Saya yakin perkara yang pelik. Tapi saya yakin bila pelik ni dia akan makin menarik perhatian. Macam kes cendol bakar tadilah yang saya cerita ni. Lepas ni boleh datang lagi, dengar lagi penjelasan saya dan kita akan cuba terangkan dengan pandangan yang lebih luas Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya fikir setakat itu sahaja. Moga-moga dengan apa yang kita bincangkan pada malam ni, kisah berkenaan dengan pembukaan kota Mekah, dapat kita dapat ambil pengajaran daripadanya. Dan sekali lagi saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan untuk sama-sama berderma, sama-sama bersedekah, bagi niatnya sama macam dalam pertemuan ataupun dalam kuliah yang lepas, bagi kita membantu saudara-saudara kita di bumi Mesir yang dalam keadaan hari ini keadaannya tidak menentu, yang mana ramai dari kalangan mereka yang menegakkan agama ini, mereka anak-anak mereka,
isteri-isteri mereka kehilangan bapa. Tak kiralah yang dipenjara, yang dibunuh dan sebagainya kerana ingin menegakkan kebenaran. Justru itu Ilmam, Ikatan Lepasan Mahasiswa Mesir, saya salah seorang daripada anggotanya, membuka peluang kepada tuan-tuan untuk membantu saudara-saudara kita ni di Mesir ini. Sebagaimana yang saya sebut dalam pertemuan yang lepas, bulan yang lepas, duit ini solid akan sampai. Kalau tuan-tuan bagi 10,000, 10,000 lah sampai. Tak ada potongan 10% untuk khidmat, tak ada. Nak beli tiket ke, nak pergi hantar, kena ambil duit itu, tak ada. Kalau 10,000, 10,000 lah insya-Allah sampai. Sebab setengah-setengah organisasi lain setengah-setengah, walaupun kita kata tak salah, tapi setengah-setengahnya bukanlah salah sebab mereka perlukan duit itu nak sampaikan duit. Jadi mereka gunakan sedikit untuk beli tiket ataupun nak membiayai orang untuk sampaikan duit tersebut. Insya-Allah di Mesir ni yang Ilmam ni kita akan sampaikan sepenuhnya jumlah tersebut. Kalau 10,000, 10,000 lah. Kalau 100 pun 100 ringgit lah. 1% pun 1% lah. Tak akan kurang insya-Allah daripada jumlah yang tuan-tuan beri. Kita akan sampaikan terus direct kepada pihak-pihak yang berkenaan yang memerlukan di Mesir insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu saja dahulu. Mohon kemaafan kalau di sana adanya kekurangan, di sana adanya perkara-perkara yang kurang dan sebagainya. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada kuliah kita pada malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha